Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pendahuluan surat 4 lalu hak Jawi. Pendahuluan dah tak? Hak Jawi bukan surat 4 Harumi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pendahuluan pada ilmu tasawuf ataupun ni disebut sebagai mabadi. Mabadi ni ke apa? Tiada asas ataupun beberapa perkara yang kita kena faham sebelum kita masuk dalam satu-satu ilmu. Sebenarnya semua ilmu dia ada dia punya mabadi. Maknanya ilmu tu ambil mana, gapo tujuan ilmu tersebut, apa takrif ilmu tersebut. Dia ada 10 pendahuluan ilmu. Mana-mana ilmu. Katalah ilmu nahu, apa takrif ilmu nahu, apa tujuan ilmu nahu, daripada mana ilmu tersebut diambil. Dia ada mabadi dia, asas dia. Ni dia nak cara mabadi pada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, apa takrif, ambil mana ilmu ni, apa tempat tuju ilmu ni, nak tuju mana, dia ada belakang. Apa hukum belajar ilmu ni, dia ada. Pendahuluan yang pertama, ketahui olehmu. Yakni mung kena tahu. Bahasa Arab dia fa'lam, hendaklah engkau ketahui. Dengan kata fa'lam, ketahui olehmu tu ada banyak cara yang kita boleh reti. Yang pertama, bila kata ketahui olehmu, makna mu kena belajar. Nak tahu ke dengan jalan belajar. Jadi dengan kata ketahui olehmu, yang pertama wajib kita kena belajar. Kerana agama suruh kita tahu hanya dengan jalan belajar. Itu yang pertama. Belajar boleh kau belajar seorang? Tak boleh, mesti ada guru. Hendaklah kamu berguru. Itu makna. Dengan kata sepatutnya ketahui olehmu, yakni hendaklah kamu belajar. Belajar tak boleh seorang, hendaklah kamu berguru. Dengan kata ketahui olehmu tu. Apa? Boleh kau guru ikut dia? Tak boleh, mesti guru tu juga orang yang ngaji, ada sanak dia, ada tok guru dia, sandaran ilmu dia sandar mana, ambil dengan siapa. Hendaklah kamu berguru, yakni yang bersana. Mesti ada sandaran ilmu. Mesti guru tu orang ngaji. Kena tanya juga dia ngaji pondok mana. Ada ngaji mana dulu. Kena tahu juga lebih kurang. Setengah tu dia marah ada. Tak yakin kau tanya kau ngaji mana. Bukan tak yakin, sanak ilmu ni wajib. Orang nak ngaji ni dia kena cek juga. Ngaji mana. Jadi tak yakin kau hak penting ilmu, tak kisahlah ngaji mana. Ada juga ajar lagi tu. Biarlah ngaji dengan siapa pun, hak penting ilmu. Ilmu tu mesti ada sandaran dia. Tak kena buat ikut dia lagu tu. Tu bila kata ketahui olehmu, mesti berguru, mesti belajar, mesti berguru, mesti ada sandaran ilmu. Yang keempat, ngaji tu tak kira duk kecek saja berah. Mestilah ada kitab dia. Hendaklah kamu menadah kitab. Yang keempat, mesti kamu menadah kitab. Mesti ada kitab sebagai rujuk ke kita. Tak kena kecek saja lagu tu. Nampak? Kemudian bila ada kitab, belum tentu dengan kitab kita dapat ilmu, kecuali dengan cara kita merenung, kita berfikir, kita bersungguh-sungguh fikir, cuba faham. Maknanya yang kelima, hendaklah kamu ketahui, yakni hendaklah
kamu mendalami dengan bersungguh-sungguh. Dengan berfikir. Kalau dalam kitab Baqarah kata dengan merenung-renung. Dan merenung-renung gapo yang kita belajar tu kita duk mikir, duk renung. Barulah kita dapat ilmu. Tu perkataan sepatut ya. Hendaklah kamu ketahui 5 bahagian kita boleh belajar daripada situ. Ni dipanggil jawami'ul kalim. Perkataan pendek tapi banyak makna. Jawami'ul kalim. Pendek perkataan tapi banyak makna. Hak tu agama kena. Hak agama tak kena ni kecek banyak makna tak ada. Bobe tak ada makna gapo pun. tak boleh nak ambil faedah sikit rabut pun. Tu agama tak si. Kalau boleh kecek sikit tapi banyak makna. Nabi kita innama bu'ithu li jawami'il kalim, kata Nabi. Aku ni diutuskan untuk jawami'ul kalim. Untuk kecek sikit tapi banyak makna. Ada hadis Nabi kita tengok seorang budak. Nabi pun kata, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Budak ni duk jerit burung dia mampu. Burung ciok dia mampu, dia pegang burung. Dia pun duk sedih dia. Nabi pun tengok budak ni. Nabi kata, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Dia panggil ke budak tu, ma fa'alan nughair, burung ciok duk buat gapo? Tu ya Nabi kecek ya budak ni. Ulama hadis waktu ambil 10 hukum daripada perkataan Nabi. 10 hukum. Nabi jumpa budak, Abu Umair, burung ciok duk buat gapo 10 hukum ulama waktu ambil. Kita cuba tu ambil 2, nak 2 saya 10 nak 2. 2 betul nak waktu ambil. Nabi panggil ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Itu bukan nama budak ni, tapi Abu ni makna ayah kan, ayah Umair. Nabi nak royak budak ni besar. Sudah jerit dah besar dah, wahai Abu Umair. Nabi panggil dia dengan nama orang besar. Abu dia ke ayah. Nabi panggil dengan nama orang besar. Supaya kita budak dia jerit dah. Jerit apa? Abang besar dah. Tu dah. Tu ulama waktu biksa. Hukum yang pertama, hikmat yang pertama. Kita memanggil budak dengan gelar yang besar, abu ko gapo ko, untuk menenangkan dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kecek suruh kita menggembirakan budak dengan Nabi panggil ya Abu Umair. Dia berasa dia besar, sukalah dia. Sukalah. Sunat kita menggembirakan budak. Biar dia suka. Mainnya budak. Dalam kitab penama ni ada lepas. Sunat menggembirakan ni 2 orang. Budak dengan orang puan. Bini lah. Jangan janda kedah tu. Sunat menggembirakan ni bini lah. Orang perempuan ni bini. Sunat seorang tu menggembirakan budak dan menggembirakan bini dia. Tu Nabi royak kita sukalah budak ni nampak sepuluh besar dia. Burung ciok dia buat gapo? Mana Nabi tanya burung ciok dia buat gapo? Nabi tak marah buaya pegang burung. Maknanya ulama erti, boleh pegang burung, harus pegang burung, boleh. Walaupun nampak sia burung kena kurung, tak apa. Burung ke sifat dia bebas, tapi kita kurung, tak apa. Hukum kata tak apa. Sebab tu Nabi tak marah budak ni. Nabi cuma tanya burung ciok dia buat gapo. Kalau pegang burung tu salah, Nabi tak kecek gitu. Tu dah. Dia burung tu mampu. Kalau pegang burung tu salah, mungkin Nabi kata, sebab tu tak boleh pegang burung. Nanti mampu. Kalau salah. Tapi mungkin tak salah, Nabi tak ayat lah gitu. Nabi cuma tanya apa burung ciok dia buat. Boleh 3 hukum. Pandangnya Imam Zarkashi, boleh pegang burung ni walaupun seko boleh. Kalau kira nyanyi lah burungnya duk seko. Puas lah dia tu. Dalam sehari tu seko duk senyap. Mari musim nyawa pula kelepar tetah-tetah dalam lagu. Nyanyi lah dia, tapi tak apa, haru ya. Boleh. Tak kira dalam buat nyanyi ke binatang dak. Pegang burung. Pak budak ni pegang burung seko ya. Mana boleh pegang seko, tak ada masalah. Pak ulama tu bi. Banyak lagi lah 10 ulama tu. Ambo pun tak ingat agak kita bila apa 10.
Nah, 10 hukum. Nah, tu panggil jawami'il kalim. Kecek sikit banyak makna. Nampak? Bahawasanya ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf ni gapo? Ilmu tasawuf. Lah ni ramai orang pakai gelar ilmu tasawuf. Nah, ramai. Sebab benda ni nama pun ilmu tasawuf, ilmu ye suci. Nah, tasawuf, sufi, apa dia? Sauf. Mana suci, bersih. Kadang-kadang orang tu dia mengajar bukan ilmu tasawuf pun, tapi dia panggil ilmu tasawuf. Dia tupai nama. Nak tarik orang, tupai nama. Nah, ada kita kena reti lah gapo ta'rif ilmu tasawuf yang sebenar. Tu. Ilmu tasawuf itu pengetahuan, dia satu ilmu. Mana bagi kena ngaji. Bagi kena ngaji. Moga dia satu jenis pengetahuan, satu jenis ilmu. Pak ilmu boleh kau dapat dengan tidak ngaji. Ada orang ajar dia kata tasawuf ni hati semata-mata. Nah, tak ngaji pun tak apa, yang penting hati kita bersih. Tak betul. Ilmu tasawuf kena belajar. Kena belajar. Bagi ilmu, pengetahuan. Bagi kita kena reti, kena tuntut reti, usaha biar reti. Tu tasawuf. Suatu bentuk pengetahuan yang diketahui dengan ilmu tasawuf. Bila kita belajar, kita boleh tahu dengan kita belajar ilmu ni. Bila kita belajar ilmu ni, kita boleh tahu, kita boleh reti akan segala kelakuan hati, akan segala sifat-sifat hati. Kelakuan itu sifat. Dengan ilmu ni, kita boleh tahu segala bagai yang terlintas dalam hati kita. Sifat-sifat yang ada di dalam hati kita. Sifat baik ke, sifat buruk ke. Sifat buruk tu pula, lagu mana makna satu-satu sifat buruk tu. Boleh tahu sifat-sifat hati. Itulah ilmu tasawuf. Kalau kita boleh baca sifat-sifat hati. Kalau kita nak jelas lagi kelakuan hati kita. Muka tasawuf ni nak bersih hati kita, bukan hati orang. Ni ngaji ilmu tasawuf dia buat atas orang semua. Masuk sifat takabur. Demo tu semua. Sifat hasad kiri lagu ni. Supong demo tu. Demo tu semua. Pas kita lepas tu kalau nak jelas lagi akan segala kelakuan hati kita. Moga tujuan ilmu tasawuf tu membersihkan hati kita sendiri, tazkiyatun nafs, nampak kelemahan diri. Tu ilmu tasawuf. Patut-patut orang belajar ilmu tasawuf ni, dia nampak kurang, nampak kelemahan dia, nampak tempat dia tak kena. Tu ngaji ilmu tasawuf. Jangan duk nampak orang semua. Akhir segala kelakuan hati. Kelakuan hati tu banyaklah kelakuan hati. Sifat-sifat hati tu ataupun disebut sebagai setengah kitab tasawuf dia panggil khatir. Khatir ni benda yang terlintas dalam hati. Terlintas dalam hati. Tengok satu barang terlintas mari sombong, terlintas mari deki. Terlintas. Khatir dia panggil. Sama ada kelakuan hati tu, sama ada kelakuan sifat yang dipuji. Sifat yang mahmudah dia panggil, sifat terpuji. Sifat hak agama berkenan, ataupun hak Imam Ghazali panggil sifat munjiat, sifat penyelamat. Ia boleh menyelamatkan kita. Seperti merendah diri. Kita panggil kau merendah diri ni, tawaduk. Tawaduk. Itu salah satu daripada sifat hati tawaduk, merendah diri. Tu nak cara lagu mana sifat merendah diri ni, lagu mana yang dikatakan tawaduk ni. Apa? Ada istisna pula, ada pengecualian pula, ada tempat-tempat haram kita merendah diri. Ada. Bila pada ketika berhadapan dengan maksiat, kita orang ada kuasa berhadapan dengan maksiat, haram kita merendah diri.
Tak. Mendah lagi depan maksiat. Dia mau tak tegur, dia mau ada kuasa. Toleh kita kena tawaduk. Beratlah. Dia mau ada kuasa. Tu tempat haram merendah diri ada. Kena giwak sombong. Tak apa. Tawaduk lawan dia takabur sombong. Kena giwak sombong. Apa judi sini ni? Siapa dia dah mau dak tegur kawan. Kawan tak ngulu ni. Tak apa dah sombong. Tempat ada pengecualian. Apa ni, kecek besar. Ada tempat ada pengecualian, boleh kita kecek besar. Kecek besar untuk merendah ke orang yang agah. Tak apa. Agah dah demo ni. Jadi kita kena kecek besar supaya dia ni berasa rendah sikit. Kita bukan nak agah depan dia dah. Tapi nak biar khabar. Mari hidup meja projek juta macam. Akak telefon projek juta kita ni, juta macam. Dia nampak agah dia ni. Kita nak dia biar khabar sikit, biar rendah sikit. Kita pun kecek agah juga. Supaya dia ni khabar sikit. Tu tak apa. Ada pengecualian. Berapa juta projek demo kuat bunyi tu? 20 juta. Kecek. Projek kahwin bilion. Tu. Nampak agah lah kita. Tapi tujuan kita nak biar khabar. Tu tak ada masalah, pengecualian. Pengecualian. Ngopak haram, tapi ada pengecualian. Tempat-tempat boleh ngopak ada. Ngopak untuk mengelakkan daripada musibah. Boleh. Contohnya orang mari minta anak jiran kita. Kita kenal hak jatuh tu. Kaki ngesak ni hak jatuh ni. Cuma mari minta tu pakai piah lah. Kita pun sial lah. Kau jiran kita ni, anak jiran kita ni nyaya dia. Dia tak tahu. Kita pun pergi ngopak, pergi rumah demo ni. Tengok tadi ada orang mari minta. Orang yang mari minta. Patut gana. Berasa apa jadi. Kita pun ngopak. Nak royak sikit ni. Kaki bagai tu. Tengok pak. Tak apa pengecualian. Tak apa. Nak elok musibah. Bahkan wajib ngopak teka tu. Kalau tahu kita tak royak, dosa kita. Dosa. Jangan pakai istilah tak boleh jaga tepi kain orang. Jangan sini ni. Tak boleh. Tempat-tempat kena jaga tepi kain orang juga. Tempat-tempat. Tengok jugalah. Dia kita main metok kita tengok juga, takut kita kena. Ramai mana orang nikah tengok. Tahu-tahu orang beronah. Ramai. Tu yang suruh merisik dulu. Tu wajib ngopak. Reput boleh wajib ngopak. Dan kita tahu siapa penyerayah tu. Wajiblah ngopak. Royak orang sekian-sekian. Okey, tak boleh nak royak. Tak nak royak nyanyi. Ataupun maksiat dia sendiri sebar ke. Tak apa dah kita ngopak. Dia sendiri duk geger. Dia mau tengok ada malam duk geger orang curi. Kawan tu. Dia sendiri duk royak, duk buka ke apa. Dia sendiri. Ataupun dia buat maksiat dalam TV. Duk joget dalam TV ke apa. Dia sendiri menzahirkan. Kalau gitu orang ngopak tak apa dah. Dia sendiri dia buka. Dia sendiri buat perangai uduh depan orang ramai. Kalau dia tu perangai uduh sorang dia duk senyap-senyap. Perangai uduh sorang tu kita tak boleh nak ngopak lah. Tapi kalau dia sendiri pergi buka, dia sendiri buat perangai uduh depan orang. Tu orang ngopak pun tak apa dah. Dia mesti tak jaga maruah dia. Nak buat mana? Tu pengecualian. Tu cara tu dalam ilmu tasawuf. Ada tempat kita kena pakai, ada tempat ada pengecualian marah, ada tempat haram marah, ada tempat wajib marah. Tu pergi kena marah dah, pergi. Tak ke pergi boleh-boleh sengih gitu. Kena marah dah, tempat kena marah. Dan sabar, contoh sifat terpuji sabar. Sabar ni bahasa Arab, bahasa kita kena tu bahasa kita. Ada tempat wajib sabar. Ada pengecualian, setengah-setengah ada pengecualian. Budak umur 10 tahun dah tak maya lagi. Tak apa tak sabar pun. Kotai. Masa 7 tahun tu sabar. Suruh saja ya, suruh 10 tahun, dak lagi budak ni. Kotai. Tu tak sabar lah. Tak apalah pengecualian. Atau kelakuan yang dicela pada syarak.
Kena tambah tu. Kelakuan yang dipuji pada syarak, kelakuan yang dicela pada syarak. Kena tambah. Sebab kadang-kadang satu-satu sifat ni syarak puji tapi orang cela. Orang cela. Sabar misalnya, orang sabar sangat. Kadang-kadang orang cela. Orang mau sabar ni. Oh lo kawan katok dah. Tu dah. Sabar ni agama puji lah. Mari orang ni dia cela pula. Dia mau sabar boleh. Kalau kawan katok dah, dia mau ni anak jatuh ke anak ten tu. Dia tanya pula. Orang cela pula dia kerana sabar. Itu tak kira cela orang. Dia kira ia dipuji oleh syarak walau orang tak puji sekalipun. Kelakuan yang dicela pada syarak walaupun orang tak cela sekalipun. Marah ni kan. Setengah orang dia puji marah ni. Orang mau tu dah marah macam pongoh tu dia puji pula. Orang lain tak boleh pergi, dia tu sorang puji pula sifat marah. Walau orang puji tapi agama cela. Dia cela pada syarak. Satu orang ni tok lelaki tak ada rumah. Saya tok lelaki mari rumah. Dia pun duduk luar lah saya tok lelaki dia ni. Duduk luar lah sementara nak tunggu tok lelaki dia telik. Nak jumpa tok lelaki dia ni. Duduk lama tu kat tok lelaki apa gelik. Orang saya rapat dia. Gua tak naik ni. Dia kata, naik kan tak ada orang. Kata demo tak ada, tak naik. Ada tangga ni, lah tunggu demo. Dia pergi naik atas. Mung ni pasal tak erti saya aku. Apa tak ajak naik atas rumahnya. Dia pula mengepek ke bini dia. Apa tak ajak naik atas rumah. Maknanya dia cela padahal benda tu dipuji syarak lah. Mana boleh nak masuk atas rumah gitu tok lelaki tak ada. Orang kejatel lain nak masuk mana boleh. Tapi tok lelaki yang marah bini dia. Saya rapat aku ni Allah malu muka lah aku. Apa mung tak suruh naik atas rumahnya. Dia pun marah pula bini dia. Dia cela tapi agama puji. Tu kadang-kadang agama puji, manusia cela. Kadang-kadang agama cela, manusia puji pula. Kena ngaji molek supaya kita cela bagi yang agama cela, kita puji bagi yang agama puji. Baru kena. Seperti benda yang dicela pada syarak, deki, hasad, kita panggil hasad deki. Deki ni sifat hati ya. Orang deki ni kadang-kadang dia telajak siapa dia giwak punuh bagi orang tu sabit deki. Siapa dia di atas he nak pula sabit deki. Tu kedian tu ibu dia nya deki tu. Sifat hati tu. Dan membesar diri, takabur. Dia ada takabur, ujub, sum'ah, riak, 10 semua. Sifat terpuji ada 10, sifat tercela ada 10. Nanti kita kena tengok sosok beserta dengan segala takrif dia. Tu makna ilmu tasawuf. Kalau kita tanya gapo ilmu tasawuf? Ada mengaji tasawuf. Gapo dia tasawuf? Suatu ilmu untuk kita mengetahui kelakuan hati, sifat-sifat hati. Tu. Dalam Quran pula lagi, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu membersihkan diri kamu sendiri. Jangan mu berasa mu ni suci bersih. Jangan. Mana kena ngaji biar kena. Kita ni ada sifat-sifat tercela. Kalau tidak duk berasa bersih semua kita ni. Berasa tak ada dah sifat sombong tak ada. Tu. Tu takrif. Kita boleh reti lah. Tu rupanya ilmu tasawuf. Nak cara sifat hati. Yang kedua, dan ada pun faedahnya. Dah tahu dah gitu ilmu tasawuf. Gapo faedah kita belajar? Kena tahu faedah. Ilmu akidah tahu dah. Gapo faedah belajar akidah? Gapo faedah ngaji fiqh? Gapo faedah ngaji tasawuf? Maknanya bila kita faham ni faedah dia, kalau kita belajar ilmu tasawuf tapi kita tak dapat faedah ni, bermaksud kita belum lagi sempurna memahami ilmu tasawuf. Kita batin tahu faedah gapo dia. Bila kita sudah dapat faedah ni, mana sempurnalah ilmu tasawuf kita.
Tapi kalau selagi tak dapat, mana tak sempurna lagi lah, semata-mata ngaji sahajalah. Sekadar ngaji lah. Faedahnya, maka menyampaikan ia seorang yang belajar kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Faedah ilmu ni bila kita sudah kenal segala sifat-sifat hati, nah sepatutnya kosong hati kita daripada yang lain daripada Allah. Apa makna lain daripada Allah? Lain daripada bagai yang Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala benar. Mana bagai ada dalam hati kita ni hanya Allah, iaitu hanya bagai yang Allah izin. Allah Ta'ala benar. Gapo dia bagi Allah Ta'ala benar duduk dalam hati kita? Sabar, redha, syukur, tawakal, tafwid. Hak tu ya kita bubuh dalam hati kita. Bagi hak Allah Ta'ala tidak benar. Gapo dia? Deki, sombong, ujub, kasih ke dunia, kasih kepada jawatan, pangkat, kita kosong. Tu makna Allah dalam hati. Bukan kata Allah duduk dalam hati kita, bukan. Tu cara berakidah lah pula. Maknanya bagi Allah dalam hati, Allah izin gapo dia. Allah benar gapo dia untuk kita bubuh dalam hati. Kita bubuh tu ya. Allah Ta'ala benar tu ya. Allah Ta'ala tak benar, kita kosong. Tu. Dan menghiasi nyonya hati dengan memandai kepada Tuhan sekalian alam. Memandai kepada Tuhan sekalian alam. Dia panggil maqam musyahadah. Mana hati kita kosong, nah kita hias hati kita dengan memandai kepada Allah Ta'ala semata-mata. Gapo-gapo pun Tuhan semua. Tak tengok jadi gapo-gapo Tuhan semua. Apa makna? Jadi gapo-gapo Tuhan suruh buat lagu mana? Accident. Kalau orang ada tasawuf ni, dia tilik dulu. Tuhan suruh buat lagu mana kalau jadi peristiwa lagu ni. Janganlah orang nak ngamuk. Tuhan suruh lagu mana? Suruh kecek molek, agama suruh gitu ke. Sakit misalnya musibah. Orang ada tasawuf ni, dia tilik dulu. Tuhan suruh lagu mana kalau sakit? Suruh sabar, suruh berobat, suruh tawakal. Gitu. Dia bagi maqam musyahadah, maqam menyaksikan. Menyaksikan. Dia sebenarnya daripada hadis Jibril itulah dia ambil ni faedah ni. Jibril tanya ma makna ihsan, apa makna ihsan? Nabi kata an ta'budallah ka'annaka tarah, bahawasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini dia panggil maqam muraqabah, maqam musyahadah. Engkau melihat Allah, maqam musyahadah. Menyaksikan, musyahadah kan menyaksikan. Mu beribadat seolah mu tengok Allah. Ada lagu mana orang ya buat kerja kalau tua dia ada di depan. Sungguh dah. Beringat buat kerja dah orang boh dia duk tengok depan. Mu beribadat seolah mu tengok Allah, seolah-olah. Fa illam takun tarahu, kalau tak mampu siapa setara tu, fa innahu yarak. Mungkin khabar Allah Ta'ala melihat kamu. Tu dia panggil maqam muraqabah. Raqib, malaikat raqib atik ya. Raqib ni makna yang mengintai. Maqam muraqabah, maqam mengintai. Seolah Tuhan duk tengok demo, Tuhan duk itar demo, seolah-olah. Kita tak berasa, tak tidak dapat sampai peringkat seolah kita tengok Tuhan. Maka kita biar khabarlah Tuhan duk tengok kita. Dalam hati kita terhadir ke semua. Tuhan duk tengok ni, Tuhan duk nilai ni. Kita buat gapo-gapo pun. Soalnya orang duk itar kita. Kita khabar orang duk itar kita kan. Orang tu kita tak nampak pun. Tapi kita tahu dia duk itar kita belakang nelo. Ada nelo itan, nelo gelak tu kan. Dah. Orang duk dalam nampak kita duk luar. Kita duk luar tak nampak dia duk dalam. Jadi kita lalu ke tepi bangunan tu kan, tepi nela tu, kita tahu orang duduk dalam nampak kita ni. Kita berjalan beringat. Gata pun tak garu lagi. Sadar orang duduk itar. Tu. Gitulah kita buat gaul-gaul pun. Tuhan duduk itar, Tuhan duduk tengok ni. Tuhan duduk tengok. Tu maqam muraqabah. Tu tujuan daripada ilmu tasawuf. Nak capai maqam musyahadah,
yakni kita menyaksikan apa-apa jadi pun Allah klik pada Allah. Lagu mana aturan agama. Ataupun muraqabah. Kita sedar Allah Taala sentiasa melihat kita. Mana bersihlah hati kita tu, bersih dan dihias dengan bagai-bagai yang Allah Taala puji dan dibersihkan daripada bagai-bagai yang Allah Taala lagi. Itu ilmu tasawuf, tujuan dia nak pergi sampai situ. Kalau kita ngaji kitab Nawar ni habis sekalipun, kalau kita tak dapat benda tu, tak lagi. Tak sempurna lagi tasawuf kita ni. Cuma lepaslah kewajipan belajar, lepaslah lah. Dah wajib ngaji tasawuf. Kita pun belajar kitab Nawar habis, lepaslah lah kewajipan kita. Cuma dari segi beramal tu suku pula walaupun dah habis belajar pun kena beringat semua. Takut-takutnya mari sifat sombong ke apa semua tu. Tapi kalau mari pun makna kita pandai nak berobat pasal kita ngaji dah. Nanti dia tengok mari sifat takabur, gapo dia takrif, gapo dia obat. Obat pula ada dua pesing. Obat kena dah, obat takut kena. Hok sombong dah, hok memang duk agah semua dah. Ada obat dia. Okey dia ayat sama, dia mau agah. Mana hok agah dah? Ada obat dia. Hok tak agah lagi, cuma takut agah. Moga tahun depan boleh projek besar kaya ke benar makan agah ke. Ni kena cedek ubat siap-siap ni. Cedek ubat takut kena. Orang cocok vaksin tu lah, takut kena COVID. Tak kena lagi takut kena. Ubat vaksin tu. Baik. Pada tu tepat faedah dia untuk membersihkan hati daripada sifat tercela dan menghias dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Wallahu alam. Thumma qala al-musannif, dan adapun hantarannya maka iaitu hati. Wallahu taala a'lam.